Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 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 عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah. وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian tasawuf daripada kitab Mi'rajut Tasawuf dan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Dan insyaallah kita akan memulakan dengan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan daripada Sayyidi Syekh Al-Imam Ar-Rabbani سيدي الشيخ عبد القادر عيسى الحلبي رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. الباب الثاني المنهج العملي في التصوف إلى أن قال رضي الله تعالى عنه الذكر المفرد وذكر مع الجماعة. العبادات مع الجماعة وفيها ذكر الله تعالى تزيد في الفضل على العبادة في حالة الانفراد ففي الجماعة تلتقي القلوب ويكون التعاون والتجاوب ويستسقي الضعيف من القوي والمظلم من المنور والكثيف من اللطيف والجاهل من العالم وهكذا. Bab ini akan menjelaskan tentang zikir secara individu dan berjamaah. Apa hukum daripada berzikir secara individu atau bersendirian, demikian juga berjamaah. Ibadah yang dilakukan secara berjamaah termasuk zikrullah di dalamnya lebih banyak kelebihannya berbanding jika dilakukan secara sendirian. Ya. Semasa berjamaah semua hati terhimpun, roh tolong menolong, ya. Demikian juga yang lemah mengambil semangat daripada yang kuat dan yang gelap mengambil cahaya daripada yang cerah. Yang jahil mengambil ilmu daripada yang alim dan begitulah seterusnya. Inilah satu di antara keistimewaan berzikir secara berjamaah. Semangat kita semakin kuat, lebih kuatlah dibandingkan zikir seorang-seorang. Macam itu. Allahu Akbar. Dan boleh kita kiaskan bahwa berzikir secara berjamaah ini mempunyai keistimewaan seperti mana ketika mana kita sedang sholat secara berjamaah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan dan keistimewaan sholat berjamaah berbanding dengan sholat seorang-seorang atau individu.
Beliau bersabda kama qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih mulia, lebih utama dibandingkan salat seorang diri, 27 derajat ya perbandingannya. Nah, demikian juga bisa kita kias atau boleh kita kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Terutamanya adalah ibadah zikir yang merupakan intipati atau saripati daripada salat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat ya untuk mengingatiku. Jadi hakikat dari salat itu adalah berzikir atau mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadis yang berkenaan dengan keutamaan dan keistimewaan salat berjamaah boleh kita gunakan untuk menjelaskan, demikian juga sebagai dalil yang menjelaskan tentang zikir secara berjamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan zikir secara individu. Sebab dalam zikir berjamaah ini hati kita terhimpun dengan satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada masa kita berzikir berjamaah nih, seluruh hati kita terhimpun dengan satu tujuan, maka energi yang ditimbulkan dan dilahirkan oleh kekuatan zikir itu akan bersatu padu untuk menghantar hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan salat berjamaah, ada satu hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita secara makna bahwa seseorang yang salat berjamaah, kalau sekiranya seluruh orang yang salat berjamaah pada masa itu setakat seorang je yang khusyuk, ya, salat dia yang khusyuk, maka seluruh jamaah yang terhimpun pada masa itu salat dia dikira sebagai salat yang khusyuk. Walaupun dia tak khusyuk, walaupun dia orang tak khusyuk, janji ada seorang je yang boleh khusyuk dalam solat itu, maka seluruh solat daripada jamaah pada masa itu dikira sebagai solat yang khusyuk. Demikian juga ketika mana kita berzikir ya, secara berjamaah. Walaupun mungkin kita secara individu, fikiran kita berserabutlah, fikir kereta, fikir urusan-urusan kita kat luar. Tetapi disebabkan kerana keberkatan berjamaah secara berjamaah itu, maka zikir kita pun akan dinilai sebagai suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab zikir kita, akan tetapi kita tertular daripada keberkatan orang-orang yang ada di sekitaran kita yang sedang melakukan zikir. Demikian juga zikir secara berjamaah ini akan membangkitkan semangat kita, menghilangkan rasa ngantuk, rasa bosan, ya kan? Demikian juga kita boleh mengambil kesan daripada kerohanian dari jamaah yang ada pada masa itu. Mungkin ada di antara dia orang yang betul-betul sedang sedang tenggelam, ya, sedang karam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suasana demikian juga energi yang ditimbulkan daripada hati seorang yang sedang tenggelam dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala juga akan berkesan pada diri kita. Contoh misal, kita sedang berhimpun dengan orang-orang yang sedang sedih, ya kan? Mungkin ada di antara keluarga mereka yang meninggal dunia. Pada mulanya mungkin kita rasa tak ada keinginan untuk tenggelam dalam kesedihan itu. Tetapi disebabkan kerana kita berhimpun dengan mereka, yang mana pada masa itu masyarakat atau keluarga daripada si mayit sedang tenggelam dalam kesedihan, maka kita pun akan terbawa-bawa. Kita pun akan sedih. Demikian juga ketika mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada mulanya fikiran kita kosong atau mungkin kerisauan, demikian juga fikiran kita serabutlah. Tapi disebabkan kerana ramai di antara sahabat-sahabat kita yang ada di sekitaran kita sedang fokus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita pun akan terbawa. Ya, hum qaumun la yashqa jalisuhum, dalam hadis macam tu, la yashqa bihim jalisuhum, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu kaum, ya, yang tidak akan pernah ditimpa kerugian orang-orang yang senantiasa bersama mereka. Bila mana kita senantiasa bersama ahli zikir, walaupun pada mulanya hati kita kosong, hampa, gersang daripada kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala, kan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita disebabkan kerana kita bersahabat dengan ahli zikir.
Demikian juga yang hatinya gelap mengambil cahaya daripada hati para jamaah yang dipenuhi dengan cahaya pada masa itu ketika berzikir secara berjamaah. Hati kita kosong dari cahaya. Tapi orang yang di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, hadapan, depan kita, di hujung sana, di hujung situ pula, ya, hati mereka penuh dengan cahaya, maka cahaya itu juga akan melimpah masuk ke dalam hati kita. Demikian juga yang jahil mengambil ilmu daripada yang alim, dan begitulah seterusnya. Kita tergolong sebagai orang yang jahil, tapi berkat kita bersama dengan ahli zikir, maka ilmu yang ada di dalam hati mereka, kefahaman, kerohanian yang melimpah dalam hati mereka pun akan tertuang dan melimpah ke dalam hati kita. Janji kita datang dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik. Adapun bila mana kita datang dengan hati yang kotor, ya kan, niat yang tak betul, maka kita tidak akan pernah merasai dan mengecapi apa yang mereka rasai dan kecapi. An Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maradtum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati qala hilaquz dzikr. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kalian melalui taman-taman surga, maka petiklah manfaat, petiklah keberkatan, ambillah ilmu, ambillah cahaya daripada taman-taman surga itu. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir atau halaqah-halaqah zikir. Hadis ini juga boleh kita fahami bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menggalakkan kita untuk berzikir secara berjamaah. Sebab dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah ya halaqah-halaqah zikir. Maknanya berzikir secara berjamaah, sebab halaqah itu tak dikira sebagai halaqah kecuali bila mana di tempat itu ramai orang yang sedang melakukan zikir. Jadi boleh kita faham bahwa berzikir secara berjamaah merupakan suatu amalan yang memang digalakkan, ya, dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga halaqah zikir itu dikira dan dianggap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian daripada taman-taman surga yang ada di dunia ini. Demikian juga majelis ilmu, sebab ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan riyadul jannah atau taman-taman surga itu di antaranya ada yang menyebutkan hilaquz zikr, ya, majelis-majelis zikir atau halaqah zikir, dan juga ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah majelis ilmu. Tetapi selalunya di zaman dahulu majelis ilmu dan zikir serta salawat itu adalah satu kesatuan yang tak diasingkan, tidak dipisahkan. Di mana ada majelis ilmu, mesti di situ ada majelis zikir sekali dan majelis salawat. Ya. Demikian juga di mana ada majelis zikir mesti ada ilmu, ada salawat. Majelis salawat mesti ada ilmu dan ya ada zikir, macam itu. Jadi dia satu package lah, ya, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sekarang aja kita di Malaysia nih majelis zikir lah, majelis ilmu setakat ilmu aja. Walaupun sebenar rukun daripada majelis tuh, rukun majelis. Majelis pun ada rukun dia, kata para ulama. Yang pertama kena ada ilmu kat situ. Ada salawat, ada zikir, ada doa, dan ya, ada bacaan Al-Quran. Barulah satu perhimpunan itu dikira sebagai satu perhimpunan yang rasmi, boleh dipanggil sebagai di antaranya dikira sebagai hilaquz zikr, ya, halaqah zikir. Walaupun yang disebut adalah zikir, tapi sebenar yang termasuk di dalam bahagian daripada majelis itu bukan setakat zikir. Di situ ada ilmu, ada nasihat, demikian juga ada bacaan Al-Quran, ya kan, ada salawat, ya, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض
فإذا أتوا على مجلس ذكر حفت بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء فيقول الله من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك فيقول وما يسألون وهو أعلم بهم فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول فكيف لو رأوها ثم يقول ومما يستجيرون ومما يستجيرون وهو أعلم بهم فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول كيف لو رأوها ثم يقول اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استأجروني فيقولون ربنا إن فيهم عبدا خطأ جلس إليهم وليس منهم فيقول وهو أيضا قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Satu hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana seperti yang kita sedia maklum bahwa Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an merupakan minal muktsirina fi riwayatul hadis, di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau terlewat masuk Islam, terlewat maknanya terlambat kalau dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi disebabkan karena beliau tekun, senantiasa rajin, kemanapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah, beliau akan senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan hadis, demikian juga untuk melihat apapun jua yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikira sebagai sahabat, satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga adalah tergolong sebagai ahli suffah. Ahli suffah itu adalah himpunan daripada para sahabat yang duduk di kaki lima lah, serambi, dipanggil serambi lah, serambi Masjid Nabawi, ya, yang mana dia orang tak ada rumah, tak ada kerja, ya kan, tak ada istri, dia orang duduk kat situ. Ya, makan dan minum serta seluruh keperluan mereka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi. Ya, dia orang setakat belajar dan ibadah aja. Ilmu ibadah. Kalau semisal ada panggilan untuk berperang, maka mereka pun akan ikut berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat khas, ya, yang bagus akhlaknya, yang berlegar-legar, ya, mencari majelis-majelis, ya, zikir di muka bumi. Sayyaratan maknanya yang senantiasa pusing-pusing lah kalau dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa kita itu lalu lalang. Dalam bahasa Indonesia lalu lalang. Atau bahasa kerennya wira-wiri lah, keliling-keliling. Tugasnya satu aja. Tugas mereka adalah mencari majelis-majelis zikir. Itu aja. Itu tugas pokok mereka, tugas asas mereka. Pusing-pusing macam melakukan ronda. Polis-polis dan tentara yang ada di kawasan kita saat ini kan. Tapi kalau polis dan tentara yang pusing-pusing yang ronda di kawasan kita ini nak cari orang yang keluar rumah, marah dia orang, suruh perintah masuk rumah kan. Tapi adapun para malaikat ini tugasan dia setakat pusing-pusing aja, keliling-keliling, ya, lalu lalang, wira-wiri, ya, untuk mencari orang-orang yang berzikir. Mencari majelis-majelis zikir lah. Apabila mereka menjumpai atau mendapati majelis zikir tersebut, setengah di antara mereka memayungi setengah yang lain dengan sayap-sayap mereka sehingga ke langit. Jadi bila mana mereka jumpa dengan majelis zikir, mereka akan berhimpun kat situ. Sayap-sayap malaikat ini dibentangkan dan melindungi, ya, orang-orang atau jamaah yang sedang berzikir di dunia ini. Mereka
melindungi secara berlapik-lapik sampailah ke atas langit macam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika para malaikat ini kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Wahai malaikat-malaikatku, kalian daripada mana nih?" Ya. Lama tak jumpa. Kalian daripada mana nih? Ya, mereka menjawab, "Kami datang daripada sisi hamba-hambamu." Ya. Mereka bertasbih mensucikanmu, ya, bertahmid memujimu, bertahlil, ya, menunggalkanmu. Mereka memohon daripadamu dan meminta perlindungan daripadamu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah yang mereka mohon? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya lebih mengetahui apa yang mereka pohon, tapi saja Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat ini liiqamatil hujjah, untuk menzahirkan hujjah, sebab mereka mempunyai tugasan. Nah, tugasan itu bila mana ditunaikan dengan sempurna kena ada bukti yang dia orang itu telah melakukan tugas dengan baik lah, macam itu. Para malaikat menjawab, mereka memohon daripadamu akan surga. Ya Allah, mereka memohon surga kepadamu ya Allah. Walaupun Allah sebenarnya tahu, tapi saja ya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, sebab mereka telah dibagi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu misi, ya, satu pekerjaan, satu tugasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah mereka telah melihat surga itu? Kenapa pula dia orang minta surga, tetapi walaupun sebenar mereka tak pernah lagi tengok surga itu, tak pernah lagi lihat surga itu. Ya, saja Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah mereka telah melihat surga itu? Maka para malaikat menjawab, belum wahai Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimanakah seandainya mereka telah melihat surga? Kemudian, ya, dia menjawab, ya, kemudian dia bertanya, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanyalah kepada malaikat, daripada apakah yang mereka meminta perlindungan, sedangkan dia lebih mengetahui keadaan mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu apa yang mereka perlindungan daripada apa yang mereka minta kepada Allah. Para malaikat menjawab, daripada neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah mereka telah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimanakah sekiranya mereka telah melihat neraka itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Masya Allah. Ini satu di antara keistimewaan dan kemuliaan berzikir secara berjamaah. Seluruh orang yang ada di himpunan itu, di majelis itu, mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara fadilah. Demikian juga orang-orang yang terhimpun dalam majelis zikir ini akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat, demikian juga kasih sayang dan cinta. Ya. Jadi hadis yang banyak telah dinakal oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab ini berkenaan dengan keutamaan dan keistimewaan menghadiri majelis zikir, itu dah cukup dah sebagai hujjah bagi kita bahwa zikir secara berjamaah dalam majelis zikir itu merupakan suatu perkara yang cukup digalakkan dan juga mempunyai banyak keistimewaan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang cakap zikir berjamaah ini bid'ah lah, lepas itu pula menyalahi syariat lah, itu orang yang tak pernah mengaji lah itu. Saksikanlah bahwa sungguhnya aku telah mengampunkan mereka dan aku telah memberikan mereka apa yang mereka mohon, ya, serta aku telah jauhkan mereka daripada perkara yang mereka minta dijauhkan. Maknanya seluruh permohonan mereka, keinginan mereka telah pun ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan permohonan yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan setakat permohonan untuk mendapatkan surga, kesenangan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Tetapi apapun jua yang mereka minta pada masa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini boleh kita faham bahwa satu di antara tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa hamba-hambanya adalah di majelis zikir. Oleh karena itu, ketika mana kita sedang berada di majelis zikir, banyak-banyak berdoalah. Ya, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah lebih baiknya bila mana kita meminta sesuatu yang paling mulia.
Apakah itu redha Allah, kasih sayang, ya kan, cinta Allah, ma'rifah kepada Allah. Adapun bila mana kita minta perkara-perkara yang biasalah, yang remeh, boleh juga sebenarnya, tapi rugilah kan. Setakat minta, ya Allah, ya, tambahkanlah rizkiku, panjangkanlah umurku, rugilah. Minta yang lebih mulia daripada itu. Apa dia? Ketaatan, ketakwaan, cinta dan kasih sayang, redha Allah, boleh memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, kesempurnaan ma'rifah kepada Allah. Itu lagi best, lagi oke, macam itu. Ya. Malaikat berkata, wahai Tuhan kami, sungguhnya, ya, di samping mereka ada seorang hamba yang banyak melakukan kesilapan, ya kan, dosalah, khata. Ya, khata itu adalah seseorang yang banyak melakukan kesilapan, dosa. Dia duduk bersama mereka sedangkan dia bukan daripada kalangan mereka. Ya. Malaikat ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir nih, ada golongan orang atau ada seorang hamba itu, dia banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan dosa lah. Dan dia ini bukan tergolong sebagai ahli zikir yang ada di kalangan ahli zikir yang ada pada masa itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, dia juga telah kuampunkan, ya, dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Ya, dia juga telah kuampunkan dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita perlunya kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada mulanya kita tergolong sebagai orang yang tidak seberapa elok, tidak seberapa berakhlak, tetapi disebabkan keberkatan daripada sahabat yang senantiasa kita bersamai, sahabat yang senantiasa kita berhimpun bersamanya, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka juga akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kan, hadis qudsi ini, humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah segolongan kaum yang tidak ditimpa kerugian orang-orang yang berhimpun bersama mereka, walaupun mereka tidak tergolong sebagai golongan mereka, macam itu. Ya kan? Nah, contoh yang lain lah, yang lebih spesifik. Contoh dalam Ashabul Kahfi, dalam suratul Kahfi kan. Ya. Anjing yang membersamai atau menyertai Ashabul Kahfi itu. Walaupun anjing itu, bukan kita nak menghina, tapi itulah kenyataan dia kan. Ya. Orang selalu memandangnya dengan pandangan yang hina, demikian juga jijik lah macam itu kan. Tapi ternyata disebabkan karena anjing ini bersahabat bersama orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang beriman kepada Allah, demikian juga orang yang senantiasa menyibukkan diri, ya, dengan perkara-perkara yang elok, dan juga orang yang berusaha untuk mempertahankan keimanan mereka. Ternyata anjing daripada Ashabul Kahfi ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan anjing itu ke dalam surga. Itu anjing kan, ya, yang tak ada iman, demikian juga yang nampak najis lah, macam yang nampak kotor macam itu kan. Tapi disebabkan karena senantiasa membersamai, menemani dan bersahabat dengan orang-orang yang elok, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka anjing itu pun mendapatkan kecipratan. Kalau dalam bahasa Jawanya, kecipratan itu maknanya mendapatkan keberkatan, ya, pancaran daripada keberkatan, ya, Ashabul Kahfi itu. Apatah lagi kita, ya, alhamdulillah kita ada iman, kita ada ilmu, walaupun mungkin perangai masih lagi perangai yang tak seberapa elok lah. Tapi disebabkan karena kita bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang alim, maka kita pun akan mendapatkan keberkatan daripada mereka. An Abi Hurairah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Daripada Sayyidina Abi Hurairah, demikian juga Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Tidak satupun kaum, perhimpunan atau golongan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat memayungi mereka. Malaikat senantiasa memayungi, melindungi mereka, menjaga mereka. Oleh sebab itu ahli zikir daripada golongan para aulia ini, mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Ada orang yang nak buat jahat ke atas ke atas mereka, maka para malaikat itu cemburu, para malaikat itu marah. Ya, dan para ahli zikir ini akan dilindungi oleh malaikat yang senantiasa membersamai mereka. Ya, demikian juga ahli zikir ini tidak akan pernah merasa susah. Sebab para malaikat senantiasa menolong mereka, ya, senantiasa menjaga mereka, senantiasa mendoakan mereka, senantiasa melindungi mereka, senantiasa menghibur mereka. Di saat mereka ditimpa kesedihan, maka malaikat itu datang menghibur mereka. Ya, menghibur itu bukan dengan nyanyian suara. Ya. Kalau sekiranya dengan nyanyian suara mungkin kita larilah terbiri-biri sebab ya, terdengar suara tanpa wujud, ya, tanpa kewujudan seseorang kan. Maknanya senantiasa membisikkan, ya, bisikan-bisikan yang menenangkan jiwa kita, ya, dalam jiwa kita lah, ya, senantiasa membisikkan dengan bisikan-bisikan yang menenteramkan hati kita. Adapun seorang yang senantiasa lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi hati dia penuh dengan kesibukan bersama makhluk, maka yang menyertai dia senantiasa adalah syaitan lah, ya kan? Syaitan, jin-jin kafir, demikian juga sihir sangat mudah untuk datang mempengaruhi dia, untuk datang mengganggunya. Oleh sebab itu, boleh kita pastikan bahwa orang yang kena sakau, istilah dia sakau dalam bahasa Melayu, ya, saka bukan sakau, saka. Ya. Demikian juga mudah terkena sihir, mudah dalam bahasa Indonesia kerasukan jin. Itu adalah orang-orang yang memang hatinya gersang, hatinya kosong, hatinya jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati itu terbuka. Nah, ketika mana hati itu terbuka dan syaitan, iblis, jin, nafsu nampak hati itu kosong, apatah lagi penuh dengan kegelapan. Ketika mana kita lalai daripada Allah, hati kita sedang gelap kan, maka ada peluang bagi syaitan, nafsu, dan jin-jin kafir itu masuk ke dalam hati kita, ya, dan menetap di situ. Bila mana kita tak segera kembali kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita kekal dalam kegelapan, maka nafsu, syaitan, demikian juga jin-jin kafir itu mempunyai kekuatan untuk membangun, ya, kerajaan dalam hati kita sehingga menguasai hati itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Oleh sebab itu jangan biarkan hati kita kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikirlah. Ya. Banyak-banyak berzikir. Seterusnya, kata beliau, ketenangan akan senantiasa turun kepada mereka serta mereka akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ketenangan akan senantiasa melimpah ke dalam jiwa mereka dan juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut satu persatu nama orang yang terhimpun dalam majelis zikir itu di hadapan para malaikat dan membanggakan mereka. Allah bercakap kepada para malaikat, berfirman, "Wahai para malaikat, nih, dengar, saya nak bagi tahu korang nih, hamba saya yang bernama Abdullah itu senantiasa mengingati aku, ya kan? Senantiasa menyebut namaku. Demikian juga Muhsin, demikian juga Muhammad, demikian juga Ahmad, Mahmud, Hamad, Humaid, ya kan? Ya, dia senantiasa menyebut namaku. Ya, saya membanggakan mereka." Macam itulah. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dan membanggakan, ya, seorang hamba di hadapan para malaikat, itu tanda yang Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya. Sebab satu di antara tanda cinta kepada seseorang adalah senantiasa mengingati dan menyebutnya, kan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikri." Sesiapa orang yang mencintai sesuatu, maka bukti dan tanda cinta itu adalah senantiasa mengingati dan menyebutnya.
Maka ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di hadapan para malaikat, membanggakan, menyanjung-nyanjung kita di hadapan para malaikat, itu tanda bahwa kita ini tergolong sebagai hamba-hamba yang istimewa. Hamba-hamba yang cukup dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila mana kita ingin tergolong sebagai golongan orang-orang yang dicintai dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga. Bukan setakat ketika mana kita pegang tasbih aja. Setiap masalah, dimanapun kita berada, maka jadikanlah zikir sebagai sahabat kita, sebagai amalan kita, sebagai kesibukan kita, agar kita pun akan mendapatkan cinta, kasih sayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Senantiasalah kalian mengingatiku agar aku pun mengingati kalian. Mengingati dalam ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut membanggakan kita di hadapan para malaikat dan senantiasa memberikan kasih sayang, dan penjagaan kepada kita. Banyak-banyak berzikirlah. Sambil memasak, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan. Sambil potong-potong sayur, baca la ilaha illallah, baca selawat ke atas baginda Rasulullah. Bagi para penoreh getah, sambil menoreh getah, getah itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Karet, petani karet. Dalam bahasa Indonesia, menoreh getah itu nyadap karet lah. Sambil zikir, seret, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alangkah indahnya kehidupan bila mana senantiasa kita sertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allahu akbar. Sambil melangkah, kita hitunglah langkah kita itu, kita isi dengan zikir Allah. Allah kanan, Allah kiri, Allah kanan, Allah kiri. Demikian juga ayunan tangan kita, Allah, Allah, Allah. Dalam hati aja kalau kita malu nak dengan suara yang nyaring, kan, mungkin sebab kita berada di tempat keramaian misalkan. Janji kita hadir bersama Allah. Bila mana kita senantiasa hadir bersama Allah, maka Allah akan memelihara kita, menjaga kita, kan. Ihfazillaha yahfazka. Ya kan? Ya, sabda baginda Rasulullah. Peliharalah Allah, ingatilah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan memelihara kamu. Memelihara kita, menjaga kita daripada kerisauan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, takut lapar, takut miskin, takut sakit, takut tak dapat jodoh, takut jodoh berpaling tada, takut. Semua itu disebabkan karena hati kita lalai. Kita tak mendapatkan sokongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hati kita senantiasa bersama Allah, kita tidak akan pernah risau, kita tidak akan pernah khawatir, ya kan, tentang apapun yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Sibukkan diri bersama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita, senantiasa melindungi kita, senantiasa senantiasa menyertai kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menyertai kita, maka kita tidak akan pernah merasa perlu kepada sesiapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Seterusnya hadis daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum, qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu. Allahu akbar. Faqala innahu atani Jibril fa akhbarani anna Allaha yubahi bikumul malaikata. Masyaallah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu perkumpulan yang terdiri daripada para sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah yang menyebabkan kalian duduk di sini?" Ya, kalau istilah kita ini, kalian duduk ngapain di sini? Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kalian ngapain di sini? Para sahabat menjawab, kami duduk berhimpun ya Rasulullah adalah untuk berzikir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya berzikir secara berjamaah itu adalah perkara yang ditegah,
perkara yang dilarang apatah lagi bid'ah, seperti mana ada orang cakap tuh kan, puak-puak apa nama dia orang tuh? Ya, puak-puak Salafi Wahabi itu. Takkanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia orang buat amalan tuh. Mestilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan halau, mestilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah kepada kepada dia orang tuh. Ya, tapi apa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengkhabarkan, ya, menginformasikan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kalian, ya, di hadapan para malaikat. Maknanya mereka ini adalah golongan-golongan yang golongan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Sebab apa? Mereka tergolong sebagai para pecinta Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sibuk dengan berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala sayyaran minal malaikati yatlubuna hilaqa dzikri fa idza atauhu alaihim, ya, apa dia? Ya, hafau bihim. Ya, sini hafau bihim. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang senantiasa, ya, warawiri lah dalam bahasa Indonesia, pusing-pusing, ya kan, lalu lalang. Ya, pusing-pusing lah kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, mencari halaqah-halaqah zikir, dan apabila menjumpai mereka, ya, mereka melabuhkan sayap-sayap, ya, mereka kepada orang-orang yang sedang melakukan zikir di majelis itu, sebagai tanda mereka bahagia, sebagai tanda mereka redha kepada ahli zikir. Banyak hadis nih. Ini untuk menguatkan pendapat para ulama berkenaan dengan persoalan atau masalah zikir secara berjamaah. Seterusnya, an Anasin aidan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maratum bi riyadil jannati farta'u, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, ya, qala hilaquz dzikr. Maksud daripada hadis ini serupa dengan maksud daripada hadis sebelum ini, juga daripada Sayyidina Anas, tetapi periwayatan yang berbeza, ya kan. Jangan pula kita berpikir, kenapa pula Sidi Syekh Abdul Qadir Isa ini meriwayatkan hadis yang maksud dia sama. Memang maksud dia sama, tetapi periwayatan atau perawi hadis itu yang berbeza. Tujuannya apa? Nak menguatkan, ya, hujjah para ulama berkenaan dengan dibenarkannya untuk berzikir secara berjamaah. Ya. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, apabila kamu melalui taman-taman surga, maka petiklah, ambillah munafaat daripada taman-taman surga itu. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang dimaksud adalah halaqah zikir. Qala al-allamatu Ibnu Allan شارح الأذكار في معنى هذا الحديث والمعنى إذا مررتم بجماعة يذكرون الله فاذكروا موافقة لهم أو استمعوا أذكارهم فإنهم في رياض من الجنة حالا أو مآلا. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال العلامة ابن عابد في حاشيته في معرض ذكر الله تعالى مع الجماعة وقد شبه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة. Bi'adhani, ya, hamzahnya enggak panjang, ya. Bi'adhanil munfaridi wa adhanil jamaah. Sebab bila mana kita panjangkan azan, ya, maknanya telinga, tapi kalau kita tak panjangkan, tak matkan a-nya itu maknanya mendengar muazin. Ya, azan lah, azan.
Ya, azan. Bi azanil munfaridi wa azanil jamaah. Jangan pula kita baca bi azanil munfarid, telinga-telinga seorang individu. Nah, bukan macam itu. Cara membaca dia kena betul. Kita tengoklah perbezaan antara azan dan azan. Kalau azan maksudnya azan, kalau azan ya dua telinga. Dua telinga. Wa qad syabbaha al-Imam al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dzikral insani wahdahu wa dzikral jama'ati ya bi adhanil munfaridi wa adhanil jama'ah ya qala fakama anna aswata al-muadhdhinina jama'atan taqta'u jurmal hawa Allahu akbar aktsara min sautil muadhdhinil wahid كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد. Seterusnya kata beliau, dalam menjelaskan makna hadis ini, Al-Allamah Ibnu Allan yang merupakan pensyarah atau penghurai daripada kitab Al-Azkar, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Kalau tak silap, nama kitab itu adalah Al-Fathu Ar-Rabbani, ya. Al-Fathur Rabbani itu karangan daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Al-Futuhur Rabbani. Al-Futuhur Rabbani. Ya, Al-Futuhur Rabbani. Al-Futuhatur Rabbani kalau tak silap. Syarah kepada Al-Azkar. Ada 2 jilid ya, kitab itu. Mensyarahkan kitab Al-Azkar karangan daripada Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala. Beliau berkata maksud daripada hadis ini ialah apabila kamu melalui satu kumpulan yang mereka semua berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah berzikir. Itu syarahan beliau bersama mereka, atau dengarkanlah zikir-zikir mereka karena sungguhnya mereka berada dalam taman-taman surga. Ya. Sekarang ataupun masa akan datang. Maknanya keberadaan mereka yang sedang berhimpun dalam majelis zikir itu dah dikira sebagai taman surga. Demikian juga di akhirat nanti mereka akan mendapatkan taman-taman surga disebabkan kerana keberkatan daripada zikir yang dia orang ya buat masa kat dunia ni. Ya. Seterusnya waman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa waman khafa maqama rabbih jannatan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa orang yang takut ya saat menghadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 2 syurga. Dan satu di antara tanda kita takut kepada Allah adalah senantiasa menyebutnya, senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Ibnu Abidin, nah kita telah sedia maklum bahwa Al-Allamah Ibnu Abidin ini merupakan ulama besar yang menjadi rujukan dalam mazhab Maliki. Ya, beliau mempunyai kitab hasyiah yang khas menjelaskan tentang fikih ya mazhab Maliki. Dalam hasyiahnya pada ketika mana beliau membentangkan tentang zikir secara berjamaah, beliau sedang menjelaskan menerangkan tentang hukum berzikir secara berjamaah. Beliau berkata sesungguhnya Al-Imamul Ghazali, tengok, walaupun beliau bermazhab Maliki tetapi beliau tak taksub. Beliau tidak ta'assub. Ya, beliau menakal pendapat imam-imam yang lain berkenaan dengan suatu masalah yang mana dia orang serupa, ya, bersepakat dalam masalah itu. Ya. Jangan pula macam separuh di kalangan kita yang terlalu ta'assub, ya, terlalu fanatik kepada mazhab sehingga tak nak menakal atau mengambil pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang tak semazhab dengan kita. Itu cara yang tak betul. Ya. Coba contoh adalah Sayyidina Ibnu Abidin yang merupakan mazhab Maliki yang menakal pendapat daripada mazhab yang lain daripada Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala. Beliau berkata sesungguhnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala telah membuat perumpamaan tentang berzikir secara berjamaah dengan azan secara individu. Beliau mengkias. Kalau tadi kan saya mengkias antara berzikir secara berjamaah dengan solat berjamaah. Tetapi Al-Imamul Ghazali mengkias dengan azan. Dengan azan lah. Ya. Tentang berzikir secara berjamaah dengan azan secara individu, ya, dan azan secara berjamaah. Beliau berkata, suara muazzin secara berjamaah lebih bertenaga, ya kan, dalam memutuskan jisim-jisim udara, ya, berbanding suara muazzin secara perseorangan. Ya.
Begitu pula halnya, zikir berjamaah lebih memberi kesan terhadap seketul hati yang ada dalam jiwa kita ini, ya, dalam menghilangkan hijab-hijab yang menyelubungi berbanding zikir dari seorang individu saja. Jadi beliau memberikan satu analogik lah, ya, pengkiasan analogik bahwa antara berzikir secara berjamaah dan azan secara berjamaah mempunyai kesan yang sama. Yang pertama adalah lebih bertenaga, ya, maknanya lebih semangat lah macam itu. Dan memang zaman dahulu azan itu memang dilakukan secara berjamaah, bukan setakat seorang aja. Pada masa itu memang tak ada lagi mikrofon kan. Kalau sekarang tak payah nak buat 4-5 orang yang ya azan dalam bersamaan dalam satu masa, tak payahlah sebab dah ada mikrofon. Tujuan daripada azan secara berjamaah itu untuk agar suara itu lebih menggema dan boleh sampai kepada orang-orang yang duduk dan tinggal jauh daripada masjid zaman dahulu lah. Sehingga di Masjid Al-Azhar itu tempat kami mengaji dulu, di masjid itu ada satu menara khas tempat para muazzin melakukan azan, tinggi sangat. Ya. Dan ketika itu para muazzin bukan seorang aja. Terkadang ada 4 orang, 5 orang, naik sekali. Ada yang menghadap ke utara, ke timur, ke selatan, ya, ke barat. Dia orang azan secara berjamaah. Sehingga seluruh penduduk-penduduk yang ada di sekitaran Masjid Al-Azhar itu boleh mendengarkan laungan azan, sehinggalah mereka boleh datang ya mai ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Adapun sekarang tak payahlah kita buat macam itu, kecuali kalau sekiranya bertujuan untuk nak mengusir lah, menghalau jin atau jin kafir yang ada kat rumah. Misalkan terkadang-kadang rumah itu ada gangguan kan. Terkadang-kadang kat belakang, kat dapur tu pinggan tiba-tiba aja jatuh pecah. Ya, kita ke belakang ternyata tak nampak pun ya, seorang yang ada kat dapur tu. Ya, maknanya di situ mungkin ada gangguan lah kan. Mungkin ada jin, ada syaitan yang nak buat hal lah tu. Maka cara menghalau jin dan jin kafir dan syaitan ini dengan cara azan lah di setiap bilik. Itu satu di antara cara yang diajarkan oleh para ulama untuk menghalau jin kafir, demikian juga syaitan-syaitan yang nak buat hal lah kat rumah kita. Apatah lagi rumah itu dah lama kita tinggal kan, tak berpenghuni, maka disunahkan untuk melaungkan ya, azan kat situ secara berjamaah. Kalau boleh 5-6 orang mengikut inilah jumlah yang ada. Kalau semisal ramai yang boleh azan, bolehlah 10-15 orang ya. Lagi semarak lah kan macam tu. Seterusnya kata beliau, wa qala at-Tahawi fi hasyiyatihi wa nassa asy-Sya'rani ajma'a al-ulama salafan wa khalafan ala istihbab dzikrillah ta'ala jama'atan fil masajid wa ghairiha min ghairi nakirin illa ay yushawwisha ya jahruhum bidzikri ala na'imin aw musallin aw qari'i qur'anin kama huwa muqarrarun fi kutubil fiqh. وأما الذكر منفردا فله أثر فعال في صفاء القلب وإيقاظه وتعويد المؤمن على الأنس بالله أو بربه والتنعم بمناجاته والشعور بقربه فلا بد للمؤمن من مجلس يذكر الله تعالى خاليا منفردا بربه بعد أن يحاسب نفسه ويطلع على عيوبه وأخطائه فإذا ما رأى سيئة استغفر وتاب وإذا ما رأى عيبا جاهد نفسه للتخلص منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري wa akhrajahu Muslim. Al-Imam At-Tahtawi radhiyallahu taala an dalam hasyiah beliau pula menyebutkan bahwa Al-Imam Asy-Sya'rani telah menaskan, ya, menyebutkan ya, apa yang beliau sebutkan ya, ulama salaf dan khalaf telah ijma, telah bersepakat, konsensus para ulama ya, telah bersepakat ya, bahwa sunnah berzikir atau mengingati Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Para ulama ijma' dah, bersepakat dah. Kenapa pula puak-puak itu cakap ya, tak boleh?
tak dibenarkan, maknanya dia orang itu telah menyalahi ijma', itu dikira sebagai dosa. Tak tahulah puak-puak mana itu. Para jamaah dan para sahabat dah sedia maklum dah. Yang suka-suka hati nak membid'ahkan kaum muslimin. Ya kan? Allahu Akbar. Bahwa sunnah berzikir, ya, mengingati Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah sama ada di masjid-masjid. Di masjid-masjid boleh kita buat. Tapi sekarang tak dibenarkan dah sebab dia orang tu buat fitnah. Dulu di zaman salafun as-saleh atau 100 tahun yang lepas lah di Azhar tu, di Masjid Azhar tu, setiap tiang tu ya ada seorang syekh dan setiap hujung pojok-pojok, ya, apa sini orang panggil, pojok lah sama, pojok-pojok Masjid Al-Azhar itu pada masa-masa tertentu di situ akan dilakukan atau diselenggarakan lah, dibuat majelis zikir secara berjamaah. Masing-masing syekh akan bawa murid-muridnya. Jom, mari sini. Kita berzikir dulu, lepas itu barulah kita mengaji. Tiap-tiap hari macam itu. Tak ada pun orang yang bising. Sebab dia orang faham dah, sedia maklum dah bahwa berzikir secara berjamaah di masjid-masjid itu hukumnya sunnah. Para ulama telah pun bersepakat. Ijma' ada para ulama. Ya, ulama salaf dan ulama khalaf. Ya, habis dia orang tu yang suka-suka hati nak membid'ahkan kaum muslimin itu mengikut pendapat mana itu? Ya, pojok-pojok atau anjung-anjung. Terima kasih puan. Macam tu. Ya kan? Demikian juga di tempat-tempat yang lain tanpa diingkari kecuali sekiranya zikir tersebut terlalu nyaring untuk dan boleh mengganggu orang yang sedang tidur, orang yang sedang sholat ataupun orang yang sedang membaca Al-Quran. Barulah berzikir secara berjamaah itu ya tidak digalakkan, bukan disebabkan karena haram tetapi boleh mengganggu orang lain kan. Ya, kita kena meraihkanlah keadaan orang lain. Macam tu. Tapi kalau di masjid kita, di mana ada orang tidur kat masjid? Tak dibenarkan lah kan. Kecuali di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Azhar lah masa kami belajar dulu memang masjid itu senantiasa dibuka dan kita boleh tidur kat situ. Demikian juga membaca Al-Quran sebagaimana yang telah dicatatkan dalam kitab-kitab fiqh. Para ulama dah menjelaskan dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan kebenaran tentang berzikir secara berjamaah dengan suara yang nyaring di masjid dan di mana-mana pun tempat, janji tidak mengganggu orang lain. Kalau ya tengok keadaan juga lah kan. Kalau tengah malam tuh pukul 12 kita nak berzikir, jangan pula kita guna mikrofon, ya kan? Ya, kita tutuplah rumah kita, ya, tingkap kita, pintu kita, barulah boleh kita berzikir seorang-seorang kat situ atau secara berjamaah kita ajak kawan-kawan kita. Ya kan? Janji kita tak mengacau dan tidak mengganggu jiran-jiran kita. Macam tu. Seterusnya kata beliau, mengenai zikir mufrad atau perseorangan pula, ia mempunyai kesan yang efektif dalam menjernihkan hati. Nah, ini satu di antara keistimewaan berzikir secara individu. Ya kan? Saya pernah menyampaikan kepada para sahabat sekalian bahwa para ulama zaman dahulu dia orang mempunyai majelis zikir, ya kan? Para ulama, para aulia, para mursyid zaman dahulu mesti ada majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis bacaan Quran dan majelis tausiah. Ya, majelis irsyad istilah dia. Demikian juga dia orang mempunyai dia orang panggil bilik khas lah kat rumah. Setiap rumah dia orang ada bilik khas. Bukan bilik khas nak tidur, tetapi bilik khas untuk berzikir. Dia orang buat satu bilik khas yang tak seberapa luas. Mungkin kalau di sini di Malaysia ini tak guna perkiraan menggunakan meter. Agak-agak lah 2 meter kali 2 meter. 2 meter panjang, 2 meter lebar lah macam tu kan. Bilik khas ini setakat diguna pakai untuk berzikir kepada Allah. Untuk bermuhasabah. Tak boleh masuk tidur kat situ, apatah lagi bawa handset. Tak boleh. Zaman sekarang lah kan. Bilik ini khas untuk berzikir je, untuk bermuhasabah. Dia orang jagalah kesucian dan kehormatan daripada bilik itu. Dia orang tak akan masuk kecuali dalam keadaan berwudu. Demikian juga bila mana dia orang masuk itu sebelum berzikir dia orang solat taubat dulu kan, bermuhasabah, baca Fatihah. Dia Fatihah lah. Lepas tu pula barulah
dia orang memulakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa masa secara berperingkat. Mungkin mula-mula kita ambil masa, kalau kita lah sebagai pemula kan, ambil masalah dalam 30 menit, 45 menit. Jangan pula terlalu semangat. Oh, hari ini Ustaz saya nak berzikir kat bilik khas saya ini ya 3 jam, 4 jam. Itu nafsu tu. Ya, sekali je dia boleh buat. Bila mana dah buat sekali itu, esok insya-Allah tak masuk dah. Sebab apa? Nafsu. Ya, kita kena buat secara berperingkat. Ya, boleh juga dipanggil mihrab seperti mana Siti Maryam. Ya kan? Ya, mempunyai mihrab. Macam tu. Falamma dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya kan? Dalam Al-Qur'an ada. Diistilahkan dengan mihrab sama aja. Tapi selalunya mihrab ini di masjid. Kalau kat rumah bukan mihrab lah kan. Ya, kalau kat rumah ini dipanggil ya apa dia? Makanul lil khalwah. Ya, atau bilik khas lah. Boleh kita panggil bilik khas. Adapun mihrab itu kat masjid. Kat masjid tempat dia. Bilik khas yang ada kat masjid. Ya. Terpulanglah kepada kita nak bagi nama bilik khas ke, nak bagi nama bilik khalwat ke, nak bagi nama bilik suluk ke. Terpulanglah, itu istilah aja. Janji bilik itu adalah macam tu kan. Kita kena jagalah kehormatan, demikian juga kesucian bilik itu. Jangan kita bagi kebenaran kepada sesiapa pun yang masuk, kecuali dia faham tentang apa yang kita kena buat kat dalam, apa yang kita kena buat sebelum masuk, demikian juga sebelum keluar daripada bilik itu. Ada adab-adab dia. Nanti boleh baca dalam kitab-kitab yang menjelaskan dan menerangkan tentang adab berkhalwat. Ya, kalau dalam bahasa Melayu adab bersuluk lah. Adab bersuluk dalam bahasa Melayu lah itu kan. Ya, kita kena ada tuh. Al-Imamul Junaid radhiyallahu taala an mempunyai bilik khas macam tu. Ya. Bila mana selepas solat Isya dan beliau tak ada hajat kepada istri beliau kan, dah minta izinlah kepada istri beliau. Ya, maka beliau akan naik. Ya, masuklah ke bilik khas tu. Ya, beliau tidak akan keluar kecuali ya, bila menjelang solat subuh. Kalau kita Allahu Akbar 15 minit dah tak boleh tahan dah kat dalam kan. Ya, gelisah dah kita nak keluar sebab handset kat luar. Ya, kita cari handset kita. Lapar, haus kan. Ya, adapun para ulama, para aulia zaman dahulu memang dia orang melatih diri riyadhah. Ya, ambil masa dalam 20 minit lah. Mula-mula 20 minit baca zikir. Ya, zikir khas yang Syekh dah bagi kepada kita, mursyid kita bagi kepada kita. Itulah yang kita amalkan. Ya. Walaupun pada mulanya mungkin kita tak boleh fokus, tak boleh khusyuk, tapi janji buat aja tiap hari macam tu. Ambil masa yang ringkas. Saya pernah bagi tahu kepada jamaah, buatlah 2 kali sehari. 2 kali sehari semalam. Selepas solat subuh, masuklah kat bilik itu. Ambil masa dalam 30 minit je. Dimulakan dengan solat taubat, ya kan? Lepas tu hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah, ahli bait, demikian juga seterusnya lah. Ya, para jamaah dah sedia maklum dah. Lepas tu barulah kita muhasabah. Dan kita dah baca dalam kitab Mi'rajut Tasyawuf ini kan. Di pagi hari kita lakukan musyaratah. Ya, dan di petang hari kita lakukan muhasabah 2 kali sehari. Ya. Bila mana kita dah masuk dah bilik itu, dah kita solat dalam keadaan suci berwudu kan. Kita jaga hati kita penuh khusyuk, ketenangan jiwa, kita solat taubat, lepas tu kita hadiah Fatihah, lepas tu kita barulah memulakan musyaratah dan muhasabah. Kita hisab diri kita, apa yang dah kita buat ya, malam tadi. Itu bila mana kita buat muhasabah tu di pagi hari. Adapun bila mana kita buat selepas solat asar menjelang maghrib, maka kita menghisablah apa yang dah kita lakukan sepanjang hari itu kan. Mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita, kemaluan kita, perut kita, kita kena hisab tuh. Semua 7 anggota tubuh badan kita itu. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, demikian juga perut. Demikian juga kita campurlah dengan hati dan pikiran kita. Kita hisab dulu. Mohon ampun kepada Allah, kalau boleh sampai menangislah. Tapi janganlah nyaring sangat menangis tuh. Sebab takut-takut pula nak menunjuk pula ya, kepada orang lain kan. Lepas tu barulah kita mulakan berzikir dengan zikir yang kita telah pun ambil sanad dia daripada seorang mursyid atau guru. Sama ada lafaz nafi dan isbat, yaitu la ilaha illallah, ataupun lafaz Allah, mengikut
Apa yang dah kita terimalah daripada guru kita. Kita baca Allah dengan penghayatan, ya kan, dengan zauq kita lah. Allah dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepada Allah, ya kan. Kita ambil masa, ya, setengah jam, okey. Allah kita ulang je. Walaupun mungkin pada mulanya kita tak boleh nak khusyuk, tak ada masalah. Janji kita buat je dulu kan. Sebab khusyuk itu adalah anugerah daripada Allah. Allah bagi siapapun yang berusaha untuk meraihnya, untuk mencarinya kan. Bila mana dah siap dah habis dah, barulah kita tutup dengan membaca selawat. Dan tadi kita nak mula itu baca selawat juga lah dulu kan. Baca selawat, lepas tu nak tutup pun baca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doa, lepas tu kita baca Fatihah, lepas tu kita keluar dengan penuh adab. Lepas tu pintu daripada bilik kos kita tutup lah. Jangan bagi kebenaran sesiapapun yang boleh masuk kecuali diri kita dan orang-orang yang memang dah tahu dah tujuan daripada bilik kos. Dia tahu adab-adab dia, apa yang dia kena buat kat dalam, demikian juga seterusnya. Boleh ya? Macam itulah kehidupan para aulia zaman dahulu. Tapi jangan bawa handset pula kan. Jangan bawa handset, bawa makanan, nasi lemak, nasi kerabu. Tak boleh berzikir lah. Jangan bawa makanan, jangan bawa handphone kita, tapi bawalah hati kita. Hati yang penuh dengan keteduhan, penuh dengan sifat tawadhu kepada Allah, penuh dengan harapan kepada Allah kan. Macam tu. InsyaAllah kita akan merasai sedikit demi sedikit cahaya ketenangan dan cahaya kemakrifatan kepada Allah. Allahu Akbar. Mengenai zikir mufrad atau zikir secara individu atau perseorangan, ia mempunyai kesan yang cukup efektif dalam menjernihkan hati, menyadarkan diri daripada lamunan. Ya Allahu Akbar. Jangan selalu melamun. Ya. Membiasakan diri berjinak-jinak dengan Sang Pencipta. Ya. Itulah yang kita buat. Saat kita berzikir seorang-seorang itu, kita jadikanlah zikir seorang-seorang itu untuk jadikan sebagai wasilah untuk berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bermanja-manja, kalau dalam bahasa Indonesia bermanja-manja, kalau di sini berjinak-jinak, macam itulah. Dan terasa nikmat bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala serta terasa dekat dengannya. Setelah bermuhasabah dan meneliti keaiban serta kesilapan diri, maka menjadi suatu kemestian kepada setiap mukmin agar duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala secara bersembunyi. Maksudnya bersembunyi itu seorang-seorang lah. Kita kena ada masa juga berzikir dalam keadaan seorang-seorang. Sebab memang kesan dia memang luar biasa. Berbezalah. Ya, masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada rasa yang kita boleh kecapi, sama ada ketika mana kita berzikir secara berjamaah, demikian juga ketika mana kita berzikir seorang-seorang. Ataupun bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kejahatan terserlah, nampaklah kejahatan-kejahatan kita, ya, mohonlah keampunan dan segeralah bertaubat. Dan apabila keaiban tersebut terlihat oleh diri sendiri, maka bermujahadalah, ya, melawan hawa nafsu untuk melepaskan diri daripada cengkraman daripada hawa nafsu itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu, wa dzakara minhum rajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat 'ainah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya. Ya, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya yang disebutkan adalah seorang lelaki, bukan setakat lelaki, lelaki maknanya seorang hamba. Ya kan? Ya, jentina dia tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, pondan ke, janji hamba Allah lah macam tu. Ya.
Seorang lelaki yang mengingati Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian lalu berlinangan air mata. Allah, inilah orang yang paling dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah di hari kiamat nanti. Orang yang senantiasa berjinak-jinak dengan Allah, berzikir seorang-seorang sampailah berlinang air mata dia. Sebab rindu, cinta, teringin sangat nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, seseorang yang menangis atau berlinang air mata sebab dia rindu kepada Allah, ya, demikian juga cinta kepada Allah, air mata dia tak masin tau, tak masin. Rasa dia tak masin. Itu tanda bahwa seseorang menangis, ya, itu ikhlas karena Allah. Tapi bila mana dia menangis sebab ada tujuan-tujuan yang lain lah, tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nak tunjuk-tunjuk di hadapan orang lain lah kan, saja dia menangis di hadapan orang lain agar orang tu cakap, ya, luar biasa lah Pak Cik ni, rindunya kepada Allah, dia boleh nangis di hadapan orang lain, ya kan. Mesti air mata dia masin, kata para ulama. Adapun seseorang yang, ya, menangis karena Allah di tempat yang sunyi, tempat yang sepi kan, ya, sebab rindu dan cinta kepada Allah, maka air mata dia tak masin, air mata dia tawar, ya, tawar macam tu. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam, saya tak pernah coba lagi sebab saya tak pernah menangis. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh cobalah kan. Wallahu a'lam bisawab. Dah cukup dah untuk hari ini, untuk petang ni. Insya-Allah selepas solat asar nanti, insya-Allah, ya, kalau ada masa Allah bagi rezeki kita boleh berjumpa semula, kita akan teruskan. Ya. Seterusnya akan menjelaskan tentang adab berzikir. Allahu Akbar. Adabuz zikril munfarid. Adab berzikir secara individu. InsyaAllah ada adab-adab yang perlu kita tunaikan agar zikir itu berkesan pada jiwa kita. InsyaAllah kita akan teruskan selepas solat asar. Sebenarnya saya nak baca kitab Mi'raj, tapi tengok masa nanti ya, selepas solat asar insyaAllah. Di sini solat asar pukul 5.30, pukul 4.30 atau pukul 4.45 kalau tak silap, Allahu a'lam. InsyaAllah kita akan mulakan dalam pukul 6 atau pukul 6 kurang suku, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi insyaallah.